terhadap isterinya. Tuan-tuan matali Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang sempurna imannya menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa di kalangan orang beriman ni ada perbezaan tingkatan iman masing-masing. Semua kita dalam surau ni semua kata beriman, dan kita pun orang yang beriman, dan di antara kita ni ada beza iman masing-masing, tak sama tingkatan dia. Di kalangan para sahabat pun begitu. Abu Bakar iman macam mana pula? Umar Khattab dan para sahabat yang lain. Kalau iman Abu Bakar ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ditimbang dunia ni segala isi dia, ditimbang, buat comparison, perbandingan dengan iman Abu Bakar, Imam Bakar tu lagi berat lagi dengan dunia dan sisinya. Itu iman Abu Bakar tuan-tuan, bukan Cik Bakar yang duduk lorong sekian, bukan tu. Iman Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya apa? Bila kata mukmin yang sempurna, yang paling sempurna imannya, maknanya masing-masing ni ada tingkatan iman yang berbeza di antara satu sama dengan yang lain. Sebab itu tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, orang beriman ni pun diperintahkan supaya kita ini meningkatkan keimanan pada Allah. Dan di antara caranya, cabangnya, jalannya nak iman kita ni yazid, bertambah ni, inilah cara dia. Sembahyang berjemaah, kita hadir majlis-majlis ilmu, majlis pengajian, pengajian ta'lim dan sebagainya. Inilah jalannya untuk kita nak meningkatkan keimanan pada orang lain. Ni tempat dia. Sebab kalau kita pergi kedai mamak akan cerita canai, belum tentu iman meningkat. Tapi kalau datang ke masjid, ke surau, duduk majlis ilmu, majlis zikir, sudah barang tentu di situ tempatnya kita akan bertambah iman. Ni sekarang tengah bertambah iman ni. Kita lepas sembahyang tadi semua duduk pula dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ni ada disebut sebagai iman kamil, iman yang sempurna, dan yang lebih hebat daripada itu disebut sebagai iman yang akmal, yang lebih sempurna. Sebab itu Nabi sebut di pada awal hadis ni, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna, akmal, yang paling sempurna, orang yang ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi sebut tadi iman ni dia boleh bertambah dan perlu untuk ditambah. Wa yazdadul ladzina amanu imanan, dan Allah tambah orang beriman itu iman lagi. Orang beriman tu sudah dia ada imannya, maka Allah boleh tambah lagi, tingkatkan keimanan seseorang itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sebut apa? Mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Bila tersebut soal akhlak dan tuan, ulama menyebut bahawa terdapat perbezaan di antara adab dengan akhlak. Kita rasa macam sama seraman ni, kata Tuan Haji kan, orang pilih apa, sama seraman ni, seraman ni sama tak sama? Tak sama. Ulama sebut tuan-tuan, di antara beza adab dengan akhlak, tengok yang pertama adab. Apa maksud adab? Adab ini adalah hasil daripada tarbiyah, pentarbiyahan, didikan. Barulah mendatangkan adab. Adab ni dia tak boleh dengan sendiri, dia mesti ada tarbiyah, ada didikan. Dalam pada kita macam kita lah masuk masjid, masuk surau, dia ada adab masuk masjid kan, ada adab masuk surau. Belajar, ada adab belajar. Kita adab apa lagi, macam-macam lah. Adab tidur, kena belajar adab tidur tu, barulah kita akan beradab. Diajar, ditarbiyah, diberitahu, dipesan. Macam orang tua kata, lalu depan orang tua tunduk sikit, itu adab tu depan orang tua. Kalau kita duduk sama orang tua, jangan kita lah dulu makan dah, tunggu orang tua dulu mula, barulah kita ni. Kalau orang tua menyembang buat-buat, jangan budak-budak dekat-dekat dengar lah, cucu dengar. Itu pantang ayah saya tu. Kan? Kita orang tua dong, dia sembang, kita menyampung, betul tu, memang balikkan siap kau ni. Tak beradab ke ni, orang tua cakap menyampuk pula. Adab diajar, jangan orang tua cakap tak boleh, dah habis orang tua cakap baru kau boleh cakap. Itu adab dipelajari, diajar, dididik, ditarbiyah.
Dan dalam pada masa sama ada juga tuan, orang beradab belum tentu dia ada akhlak. Sebab adab itu dipelajari. Berapa ramai contoh tuan, orang jaga adab masuk masjid, orang jaga adab waktu nak semayang, tapi belum tentu ada akhlak. Orang tu rajin datang berjemaah solat di masjid, tapi akhlak dengan budak-budak dia tongking ya budak memakak sini kita kan. Dia selalu datang masjid ni, dia masuk masjid jaga adab pakaian ni semua, duduk sehadapan elok tuan, zikir tu, tapi belum tentu lagi, kadang-kadang dia adab tu dia jaga, belum tentu lagi akhlak ni belum sempurna. Semayang tuan-tuan, tapi mulut dah laser kan. Betul tak? Kadang ke tudung tu dia elok lah, labuh tudung kan, jagung kan, tapi mulut boleh tahan tuan-tuan, tak ada insurans bagi mulut. Contoh. Taib. Kemudian tuan-tuan, akhlak lah maksudnya apa? Akhlak pula ialah terbit hasil daripada ibadah yang kita kerjakan. Kalau adab tadi kita dididik, diajar, diberitahu, dipesan, maka membuahkan adab ada. Tak faham adabnya. Tapi akhlak pula hasil cernaan apa? Daripada ibadat yang kita kerjakan. Dia akan menghasilkan akhlak yang baik. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, solat itu boleh mencegah seseorang daripada fahsya' dan mungkar. Ibadat tu boleh mentarbiyah, menjadikan seorang jadi orang yang baik, berakhlak baik, hasil daripada ibadat yang dikerjakan. Sembahyang tadi. Fahsya' wal munkar. Sama ke fahsya' dan mungkar? Tak sama. Kita kata lebih kurang sama, fahsya' mungkar benda yang tak elok, betul, benda tak elok. Tapi ulama sebut perkataan fahsya' itu fahsya' wal munkar. Fahsya' ni apa? Fahsya' ialah kejahatan atau perbuatan yang buruk yang datang daripada tindakan datang daripada hawa nafsu. Fahsya' datang daripada dorongan hawa nafsu. Kita nak suka memandang benda-benda yang tak baik, contohnya suka daripada situ, hawa nafsu. Dan mungkar adalah sesuatu benda yang mengingkari hati, yang mengatakan bahawa benda itu salah. Contoh, dia curi selipar pengusi, contohlah. Salah kan, dia tahu benda itu salah. Mungkar yang itu, selain daripada yang terbit pada hati. Kalau yang kata daripada hawa nafsu, keinginan syahwat, itu fahsya' nama dia. Mungkar ni benda yang luar daripada hawa nafsu tadi, curi selipar. Dia kenakan tuan imam kan, tuan imam lupa ambil kunci motor dia sorok kunci motor imam kan, kesian orang tua tu. Contohlah mencari pada muka, itu jahat nama tu. Itu mungkar, itu contoh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi hadir untuk nak tunjuk kita akhlak mana yang baik, perangai mana yang tak elok, supaya manusia ni berakhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut berkenaan dengan akhlak ni, sehinggakan Allah, kita akhlak bukan sekadar berakhlak sesama manusia, tapi dengan binatang, makhluk Allah Ta'ala yang lain pun kena berakhlak juga kan? Bukan berakhlak sama orang Islam, dengan bukan Islam pun kena berakhlak. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun berjumpa dengan Fir'aun. Apa Nabi sebut? Berjumpa dengan dia, dengan Fir'aun, qawlan layyinan, kau cakap dengan cakap bahasa yang lembut. Fir'aun kot, sepatutnya kau nak kasar lah ni. Fir'aun dia mengaku diri Tuhan, berapa nak cakap lembut-lembut? Tak, Allah perintah cakap lembut, cakap dengan lemah lembut, walaupun dengan orang yang mengaku jadi Tuhan, walaupun kita sesama bukan orang yang bukan Islam umpamanya. Itu ajaran agama, akhlak tu. Tengoklah akhlak Nabi sangat banyak. Kalau kita tengok daripada sirah Nabi, perjalanan kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi SAW dengan orang di sekeliling baginda Nabi. Dan kita fokus pada malam ini, yang mana akhlak Nabi dengan isteri-isteri baginda.
Kalau saya isteri je. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang isteri-isteri. Kan? Ada yang lebih pada seorang tu. Kalau kita tengok dia adab dengan Nabi, contoh yang lain lah, Nabi dengan keluarga umpamanya. Nabi SAW setari tengah baca khutbah. Nabi SAW tengah baca khutbah, kemudian Nabi tengok cucu bila lari-lari kan. Coba tu tuan-tuan mati Allah Ta'ala, kalau nampak budak-budak datang masjid berlari, kita jangan, biarlah, sebab itu budak kan, umur 5 tahun 6 tahun kan, bahkan 7 8 tahun pun ada yang nakal dia berlari-lari tu, tak apalah, sebab dia budak. Kalau umur 40 tahun berlari itu kena buat sesi kaunseling ni, apa masalah kau ni? Berlari-lari tak, dia pula sama main dengan nak budak ni kan, main robot kursi dia, umur 48 tahun tu kan, what is going on? Apa yang berlaku ni? Itu kena cek kan, ada masalah kan. Dan ada juga orang pengen kedua budak-budakan, ada tuan-tuan umur dah banyak tapi dia ni macam bodoh sikit lah, jadi orang macam tu, OKU lah, perangai macam nak budak tapi umur dah panjang. Itu lain cerita lah, itu special case. Baik, Nabi baca khutbah, nampak nak cucu lari-lari, Nabi tak sabar tuan, nak turun nak polok cucu ni. Nampak di muka Nabi tu, sahabat kata dia tak sabar ni nak. Macam mana Nabi dengan cucu. Banyak kisah lain, Nabi semayang, cucu dia duduk kat belakang. Kalau kita tuan-tuan kan, apa ni, marah anak kita kan, duduk. Saya pernah tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang tarawih di rumah. Tuan-tuan mesti biasanya itu PKP sembahyang tarawih di rumah. Kita ada anak kecil-kecil tuan-tuan, kita sembahyang tarawih ni kadang dengan rumah apa semua, dia kadang-kadang terbiarlah dah kita dengan rumah sembahyang, siapa pula jaga, bukan ada opmate kan, tak ada. Tengah sembahyang tuan-tuan, lalu dia bawah kain kita, kepala masuk dalam kain. Dah fikir anak kan, tak apalah, takut tuan-tuan terkejut dia ke apa kan, kan kau angry bird ke pun payah pula. Jadi tuan-tuan Allah, itu akhlak Nabi dengan cucu. Nabi kalau peluk anak muda, orang muda, kerana saya suka budak-budak ni, ada budak-budak yang suka polok-polok tuan-tuan kan. Nabi bila polok dengan anak muda tu bukan sekadar apa, terasa dia punya bahan panasnya pelukan Nabi tu. Mana macam mana Nabi peluk? Dia tak ada sekadar je letak tangan, tak tuan. Nabi peluk sungguh-sungguh, sehingga kan orang yang dipeluk terasa bahannya tangan Nabi ni, pelukan Nabi ke atas budak tu. Kata orang Minang, pajar tu, pajar budak lah. Terasa makna sungguh-sungguh Nabi kalau peluk dengan erat macam tu Nabi akrab dengan anak budak. Kita tu nak orang kata bulan mata kan, jonggilkan mata, macam tu. Itu kena budak tak nak datang masjid, malah pergi masjid nasib kena marah dengan atuk tu, kata dia. Itu yang motor kena bocor tu. Dia sekali last ni lepas tak datang lagi dah budak pergi masjid. Macam budak memang macam tu tuan-tuan. Kita nak marah pun sebab kita pun budak juga. Tuan-tuan mungkin lagi hebat dulu punya nakal kan. Dia marah ada budak, dan kali budak-budak takut datang masjid. Besok gaduh risau, nampalah budak tak datang masjid, remaja-remaja kita hari ni. Mulanya di siapa? Salahnya di mana? Pertama memang kita tak influence, kita tak pengaruh budak datang masjid, kita tak ajak. Bila datang kita marah-marah pula. Memang dia kerja memang nak main, nak makan. Sana kau duduk sini pula dah, budak tu barulah, kesian kan. Dah ambil karang duduk kat sana ambil dulu. Kadang pada budak dia cedok, orang tua belum lagi kita marah. Bagilah orang tua, budak-budak ni suruh sana dulu. Kita marah tak apa, ambil dulu. Sudah kan, pergi duduk sana. Duduk ramai. Dia orang nak berkawan-kawan, nak seronok. Ini berlaku. Dia marah-marah tak datang masjid. Akhlak tengok Nabi macam mana? Jauh sangat dengan Nabi tuan. Ni zikir, jubah, tapi dengan akhlaknya anak-anak tak ada. Apatah lagi dengan orang lain dan sebagainya. Baik. Dan pada malam ini tuan-tuan, Nabi sebut apa? Nabi kata apa? Wa khiyarukum linisaikum. Linisaihim, maaf. Dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya. Cik kan, nisaihim ni pada isterinya. Tuan-tuan, kalau nak tahulah perangai kita ni,
perangai seseorang tu, perangai pengusi ke, perangai siapa pun lah kan, tanya orang rumah dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang tu rumah dia lebih tahu lagi suami dia macam mana. Di luar memang tuan-tuan, oh dia lah paling baik, dia lah paling caring kan. Allah, tak ada hal, tak ada masalah tu. Lewat lah sikit je, tak ada hal, kita tak ada masalah lewat. Okey, cuba orang rumah dia nak ajak pergi zimat kan, dia duduk dalam kereta orang. Orang rumah tu nak nasihat, ten dia kena orang rumah. Lambat pun lah, pergi kawan tadi lambat, tak ada hal, no problem, small matter. Kalau kawan dia lambat, pergi orang rumah dia. Sebab di luar ni orang boleh tuan tunjuk dia lah paling baik, dia paling nak tengok seorang tu betul ke perangai dia di baik tu, di rumah dia macam mana perangai dia. Tapi isi dengan bocor pula yang rasa kan. Disebut dalam Facebook pula, alah abang Din tu kat luar kemain dia, kat dalam rumah Tuhan je yang tahu, kata dia kan. Jangan gumpat suami tuan-tuan. Ya ke, tanya Cik Bedah lah, tanya ya ke, tu PA pun masuk. Habis tuan, panjang cerita buat karangan pula situ. Jangan tuan, berdosa hukum dia. Kita mengumpat suami dekat media sosial kan. Tak tahulah hari ni memang frust kata. Itu dah ayat dia, ayat sikit dah. Kenapa? Apa cerah budak sekarang kan? Tak adalah, kau tahulah abang Haji tu dah panjang cerita ngumpat suami dekat media sosial. Orang kata jenis orang kadang lapar komen ni kan. Dia nak orang komen, orang like. Ada macam tu, jangan. Biarlah rumah tangga kita lah. Tak perlu untuk dalam pengetahuan orang. Nak tahu? Tanya orang rumah macam mana. Sebab tu sahabat tanya dekat Sayyidatina Aisyah, macam mana akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni kerana khuluqul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Sebab tu macam mana apa yang ada dalam Quran, itulah yang Nabi amal. Itu yang Nabi buat dalam rumah tangga, dalam kehidupan seharian. Sebab itu disebut Rasulullah ni sebagai Al-Quran yang berjalan. Kehidupan Nabi ni dengan Quran. Akhlak Nabi, akhlak Quran. Apa yang Quran suruh, yang Quran larang, itulah Nabi praktik dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa tuan-tuan Nabi highlight hadis ni, highlight berkenaan dengan isteri? Sebab apa tuan-tuan? Isteri ni orang yang lama duduk dengan kita. Kadang kejap ustaz, dah 3 bulan mencorai dah, tu lain cerita lah. Itu kes yang lain lah. Ada tuan-tuan kan, kadang orang muda ni. Semalam saya ada tahnik seorang baby dekat Sasik Senangin ni lah. Ustaz boleh tahnik baby tak? Boleh. Kat mana baby ni baru lah. Tak apa, saya datang rumah lah, saya tu. Datang rumah tahnik baby tu. Kemudian lepas tahnik tu dia bagi jamuan sikit lah, makan-makan sikit kan. Dia tu dah sembang lah, cerita pasal kahwin muda. Hadis kahwin muda. Ada tu ni kahwin umur 20 tahun kahwin, kata dia. Saya kata bukannya tak boleh umur, bagus lah nak mengelakkan maksiat. Tapi sebenarnya kita ni terlalu muda. Sebab itu banyak kes pencerai di kalangan orang muda. Sebab mereka belum matang lagi dalam rumah tangga, belum matang lagi untuk menerima tanggungjawab. Sebab apa tuan-tuan? Kalau dalam umur dalam 25 kan, 26, cantik lah tu, okey lah. Sebab dia ada satu period, satu tempoh lepas dia belajar tu, satu tempoh dia nak berseronok-seronok dengan kawan-kawan. Nak lepak-lepak kedai mama, tengok bola, nak jalan-jalan naik motor konvoi ramai-ramai, nak pergi mancing. Itu masa tuan, di antara umur 18, 19, 21, 20. Tapi bila kita bagi amanah tanggungjawab di rumah tangga seawal umur 18, 19 tahun, masa untuk dia nak seronok dengan kawan tak ada dah. Itu yang sebab kadang bini tinggal ke rumah, laki duduk lepak kedai mamak dengan kawan, tak kerti nak balik orang tu. Kadang tinggal, dia buat aktiviti dengan member-member, seronok lagi duduk dengan member dengan isteri. Sebab masa tu ruang tu tak ada. Sebab dia beri tanggungjawab terlalu awal dan usia macam tu. Jangan kita comparekan zaman dulu. Tak tahu lah, tanyalah jika dia menikah tu umur berapa kan, saya pun tak tahu. Dulu lain. Dulu budak dari sekolah dia jam 4 dah pandai tak nak nasi tu. Dia jam 4, mak saya dulu umur dia jam 4 dia tu dah pandai menanak nasi pakai kayu api tuan-tuan. Mana ada pakai dapur gas ni, tekan dia pakai kayu api, dah pandai. Tinggal dia kata, mak saya kata lah, kita ni orang boleh pilih, tinggal wan kau tinggal masak lauk, ya mak masak nasi. Mak saya kata
Orang dulu sebab mereka didikkan tanggungjawab tu kalau awal diberi. Sebab tu tak heran umur 17 tahun dah nikah anak, okey. Sekarang tak boleh tuan. Masak nasi bukan mentah tuan, berair lagi. Lupa nak tekan. Dia lupa nak tekan, dia masuk tu kan, tutup. Lauk dah siap. Buka berair lagi, ni nak darah mana ni kan. Sampai tidur lagi mak tolong komen hari. Dia bangun, Allah Akbar, nak dara sekarang kan. Tak semualah, mungkin tuan-tuan punya didikan anak-anak tuan-tuan bagus kan. Sidai kain tuan-tuan pun hara. Kejap seluar, kejap baju, kejap seluar dalam, kejap apa. Kalau orang mak kita tu baju je, cantik kan. Seluar je. Kalau lepas bagian dalam tu sorok sikit sidai. Ini depan pagar rumah tak. Tok Imam lalu pun hilang lupa ayat. Kapan hafal kan. Sependa godang lah tu kan. Depan pagar tu dia tompet tu dah penuh. Depan pagar. Sependa abah lah tu kan. Imam menang sependa tu lupa. Tanggungjawab tu. Cerita lah berkenaan tanggungjawab itu dah semalam. Baik. Satu, sebab isteri ni orang yang paling lama duduk dengan kita daripada tua, daripada muda sampai ke tua. Daripada licin tuan-tuan, flawless, tinggal dah berkodok-kodok dah. Tak boleh krim ni dah, tak mahu ni dah umur 70 krim apa nak pakai. Ku putih tak boleh dah. Terimalah hakikatnya. Kita dah ni mamah dengan usia, kan? Dia duduk lama dengan kita, dia faham dengan kita ni, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kita gemar, yang kita tak gemar. Dia lebih faham isteri kita. Ni Abang Haji tak boleh ni, dia tak boleh mana ni. Contohlah kan tanya tak boleh ni, tak boleh ni. Abang ada ni ke, dia boleh laksan tuan tepi jalan, ada letak ni ke, letak belacan ke, kata tak ada. Bukan apa, Abang Haji kau tak boleh belacan, pagi-pagi bersin 15 kali bersin, kata. Sebab kawan tu resdung. Isteri tahu ni. Dia tak boleh macam ni, ada suka macam ni. Ada kepantangan baju warna pink, dia memang tak suka kali pink. Contoh. Adalah pakai baju pink kan, sama. Dia lebih memahami kita. Sebab itu Nabi highlight tentang isteri ni, sebab dia duduk dengan kita tuan-tuan. Dia lebih tahu kita. Tidur tu berdengkur ke berkoruh ke, besar mana, panjang mana koruh kan. Orang Pilah panggil berkoruh lagi kan. Sini berdengkur kan. Berkoruh tidak, latak kejap kungkang dengan. Dia bukan huruf ba ta sa, huruf kha kan. Kha. Nak tengok makhrajul huruf tepat waktu tidur orang tua tu lah. Kha, tepat huruf kha. Pergi mengaji ya, tak betul mengaji, tapi tidur betul huruf kha. Dia berfaham tuan-tuan. Bersyukurlah dengan dengkuran suami, sebab masih ada lagi suami di sisi. Bila suami tak ada tuan-tuan akan rindu dengan dengkuran itu. Percayalah kan. Lagi elok Ustaz, alhamdulillah kata dia. Itu aku akak ni kan. Dah lama Pak Haji dah tak ada kan. Tinggal makin tidur malam ni berdongkur gomar cerita. Ni tadi ni ada je di situ kan. Sentimental kan. Sebelum tidur cerita dulu. Ni anak-anak kita ni ya, kata kan. Ni ya bang kan. Dah berkoruh. Kemudian isteri cerita dah, suami dah tidur kan, dah jauh pergi kan. Dengar suami, Allah berdongam di nongko, ada suami sebelah ni, syukurlah kan. Isteri pun sama juga. Makin tidur awal-awal kahwin wangi kan. Dah lama kahwin dah lain pula bau minyak lain pakai, minyak cakapak kan, minyak but-but. Mana nak wangi lagi, panjang komung porut dia orang tua tu. Main awak main boneka wangi je ni itulah awak tadi makan pucuk ubi dah berangin perut dah, makan langkuh contoh kan, dah lain bau. Kalau suami tadi dah berkoruh, kalau isteri dah bau minyak angin lah, minyak cakapak lah, minyak apalah. Syukur tuan-tuan ada bau minyak cakapak. Mana ada isteri di sebelah kita. Ada orang dah tak ada dah, tidur seorang tu dah 18 tahun Ustaz, isteri saya dah tak ada dah. Itu dah sedih dah kan, pergi situ kat situ. Baik. Kemudian kenapa tuan Nabi halat? Sebab isteri ni perempuan ni lemah. Kadang dia tak reti masang kepala gas tu, tak reti tuan, tunggu abang balik kerja. Yang kodai Bangla tu dah hantar dah kan, Pakistan dah hantar ke kodai gas kan, dia tak reti nak masuk, takut meletup.
Habis kalau meletup kat laki kau tak apa. Dia takut dia meletup, habis laki kau yang meletup tak apa dah. Tak apa abang, tak apa dah kan. Tunggulah suami isteri tu nak tunggu suami bang balik bang, macam mana nak pasang ni. Jangan suruh bangla tu masuk dalam rumah ni kan. Tak apa, saya boleh pasang, jangan lain dipasang ya Kang. Jangan, benarkan, minta izin suami dulu. Ini kadang isteri dia terlampau caring dengan orang kan. Bangla jual kapit tu bagi masuk rumah. Suami tak ada pergi kerja ni. Tak apa, akak hajah, tak apa, saya buka, saya tengok saja pun tak apa, kata dia kan. Masuk dalam rumah, jangan tuan-tuan, jangan buat kerja. Itu kes penyamun apa semua yang minta bus kan. Tu dia. Yang mengaku pegawai JKM pun ada. Nanti saya nak pegawai JKM, kita nak minta siasat sikit baik rumah, tengok ni keadaan. Masuklah, kata orang tu kan. Tu kena rompak. Jangan, suami tak benarkan tak boleh. Di sebalik grill tu, minta maaf suami tak ada lah, kejap kat, minta maaf, tak boleh. Ini si yang taat ni. Tak boleh, jangan sebab ni tuan-tuan, kita tak minta izin suami kan. Kemudian kadang-kadang kenapa Nabi kita halit pada isteri, sebab pertama dia tadi yang lemah. Pertama dia duduk lama dengan kita, yang kedua lemah, yang ketiga apa? Sebab kadang tuan-tuan, apa yang berlaku kepada isteri ni, kesusahan isteri kadang berpunca pada kita sendiri. Susah dia sebab kadang kita yang beri dia susah. Terkadang lah, tak selalu macam itu. Kadang kita tak saya sayang isteri saya tak bagi gas, memang saya akan pasang, saya siap. Contoh kan, makan tak payah masak, manjang tak payah masak. Weekend dah, minggu tak payah masak, kita makan luar. Kesian awak penat membesarkan anak-anak kita. Ayat dah kan. Tak apa, saya bagi makan lah. Sampai kena makan, Allah lupalah tak bawa ke ni lah, kata lah bini tak payah kan. Satu hal juga. Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis riwayat Muslim jadi Imam Ahmad sebut, janganlah marah kepada seorang wanita, bagi seorang lelaki ni, dan kita marah pada seorang wanita, seorang muslimah ni, jika kita tidak menyukai perangai daripadanya, maka sukailah perangai yang lainnya. Bukan isteri kita mungkin kekurangan ni, dia ada kelebihan yang lainnya, betul tak? Walaupun dia kata, Ustaz banyak yang kurang lagi banyak daripada yang elok Ustaz, jangan macam tu lah. Di sebalik sisi dia tu ada kebaikan yang kita tak boleh nafikan. Walaupun mungkin dari sudut ada kelemahan itu ini, biasalah tuan, kita pun banyak kelemahan. Sebab itu tuan-tuan, bila awal pernikahan tu ibarat macam mana, tak dapat apa yang kita sukalah apa yang kita dapat. Kita kadang high expectation nak yang macam ni, tapi dah dapat, cuba sukalah. Inilah jodoh yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Kau berdongku pun kena 2 selang 3 rumah pun boleh dengar, terimalah itu suami kita. Kau banyak sakit perut, punya cakapat, itulah isteri kita. Kau tak masak tak berapa nak ni sikit, tak apalah, dia isteri kita. Ada juga isteri, ada orang tak ada isteri. Syukurlah apa yang kita sukalah, apa yang kita dah miliki. Nak sempurna, tak ada yang sempurna tuan-tuan mati Allah SWT. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, saya nak cerita sikit berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kita jangan fikir dalam kita berumah tangga ni itu disebut melayari bahtera rumah tangga. Kenapa sebut bahtera? Sebab kapal duduk kat laut, agak laut tu tenang saja ke? Tak tuan-tuan. Kadang ada bergelora, kadang terbang ambing kapal dan sebagainya. Rumah tangga pun macam tu. Dia tak sentiasa cantik, jangan. Tak, ada masa kan ada sikit gelora, biasa tu, normal kalau macam tu. Bahkan dalam rumah tangga Nabi SAW pun pernah macam tu. Nabi SAW pernah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bawa zaujah, bawa isteri ni, Aisyah radhiyallahu anha, ada problem sikit. Maka tanya, kat siapa kita nak mengadu ni? Ayahanda lah, Sayyidina Abu Bakar. Okey, jom pergi jumpa. Nabi dengan Aisyah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cerita dengan dia, sirah menyebutkan begitu. Ceritalah problem dia, bla 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 bla, sebut. Maka sebelum Nabi cerita tu, siapa nak mula cerita tu? Nabi kata, aku mula cerita dulu. Aisyah kata, kat apa Nabi? Cakap yang betul-betul tau. Aisyah cakap dekat Rasulullah, bang, contohlah, cakap yang betul-betul, jangan, dia kata cakap yang betul-betul. Maka terkejut Sayyidina Abu Bakar, sehingga Abu Bakar Siddiq ni macam, ada riwayat kata nak angkat tangan, dia kata tolak bahu Aisyah. Apa kau cakap macam ni?
Ini Muhammad Rasulullah, tak ada yang keluar daripada mulut dia melainkan benda yang benar. Aisyah kata, cakap betul-betul tau, jangan konak-konak, macam tu. Ini Rasulullah, tak ada. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar cakap tu, Aisyah lari belakang Nabi. Tahu pula kan, kau marah kat Rasulullah, duduk belakang Nabi kan, duduk belakang Nabi. Maka Abu Bakar tegur macam tu. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku datang ni nak minta nasihat engkau, bukan suruh marah saya punya my wife je kan, bukan nak suruh ni kan. Lepas daripada itu tuan-tuan menteri Allah SWT, dia mereka pun balik dan tak sampai kejap, lepas tu baik balik semula, berbaik balik semula. Kejap dan jangan lama-lama. Ni sampai 2 hari nampak, haji 3 hari nampak makan kedai dah, biasalah kat kau dah. Susahlah macam tu. Kejap tuan. Biar kita kadang cepat marah, cepat sejuk, bukan cepat marah. Lambat marah, cepat sejuk tu bagus. Ini lambat marah, lambat pula sejuk dah, susah juga. Dah seminggu orang tu makan kedai tuan. Kan, mamak tu pun dah tahu dah, macam biasa kata dia. Dah tahu nak makan apa orang tu kan, macam biasa. Dah seminggu dia bertapa kat kedai tu. Itu kisah yang pertama, bagaimana Aisyah ni. Tapi Nabi kejap saja settle. Kita macam tu lah tuan. Jangan lama-lama sangat bila ada masalah kan. Cepat cari solusi penyelesaian. Jangan panjang-panjang sangat. Dia akan hilang rahmat dalam rumah tangga tu. Satu. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah Nabi balik rumah masjid, lapar nak makan, tengok kalau kita angkat turun sajilah, tak ada benda nak makan. Aisyah datang pernah Nabi kan, aku puasa ini, Nabi kata. Dia tengok makanan tak ada, maka Nabi kata, aku puasa lah hari ni, tak ada benda nak makan. Kita tuan, makanan bukan tak ada, lambik sondok je kan. Dah tahu orang nak balik ni, nasi tak bersenduk yang macam ala bang ni tadi ni ada kau ni, kata. Dia duduk sini. Air bersangan mana? Air bersangan. La ilaha illallah. Bangunlah pergi basuh tangan. Air bersangan tak ada, dah datang. Kejap. Air minum tu buat basuh tangan. Tengok orang tu kan. Sabar, pergi basuh tangan. Makan. Sudu kata. Takkan nak pakai tangan ambil. Ya Allah, orang tu ni betul lah kan. Bukan orang kat sini kan. Orang sini semua elok. Yang ada makanan tak apa, abang puasa ni kan. Ada macam tu kan. Kita tu, kalau Nabi aku puasalah hari ni. Kadang tak ada membantu pun di rumah. Bukan suruh tuan-tuan semua benda nak buat, boleh bantu. Ada benda boleh kita bantu, kita bantu tuan. Pinggan, kita datang makan lambat, kadang kita lambat, ada mesyuarat lepas isyak dengan contoh kan. Lepas tu balik rumah ayah kau lambat lah, dia WhatsApp dia kata lambat, kita makan dululah. Kau tahu pukul berapa ayah kau balik, mana pun makan. Dia makan tuan-tuan sampai rumah, mungkin nak sambung makan ke apa ke, makan. Pinggan yang nak panggil apa, pinggan, sebuah pinggan pun dia tak boleh nak basuh, letak kat sinki tu. Sampai pagi subuh tengok ada pinggan tu, tuan-tuan tulang dalam sinki. Takkan tak boleh nak basuh pinggan tuan-tuan. Sebuah pinggan cawan segelas, takkan tak boleh nak basuh. Bukan kau Jordan tu kata. Ada macam tu tuan. Ada orang dia kata itu bukan aku punya kerja, tu kau punya kerja, kau ada rumah kan. Kasar tuan, kasar. Takkan tak boleh. Ayah saya tuan-tuan, kadang mak kadang pernah dulu. Ayah saya 84 tahun umur sekarang. Mak saya 70. Ayah 83, mak 72. Beza lebih kurang 9 tahun. Dia kadang dia nak tolong. Tolong sidai kain mak saya tuan. Orang tu sidai kain. Sidai kain tuan, biasa lelaki sidai. Dia tak sama cermat macam orang perempuan. Suara dalam tu tinggal tuan. Suara dalam yang apa tu kan, dia tak sidai. Ni apa lah tak sidai ni? Suara dalam saya. Tapi yang lain tu dia sidai tuan, tak tahulah. Suara dalam dia tinggalkan. Ngapa kau ni? Dah apa dah basuh dah tu mak saya tu. Dah wangi dah. Apa nak rasa macam agak legit ke apa tak tahulah. Dia tinggal lah orang tu ni. Tapi dia menolong yang lain tu, alhamdulillah. Basuh. Itu contoh yang mudah. Apa kita boleh buat tuan? Yang boleh kita sekat kedai kain, bukan kata queen control sidai kain. Ada macam tu tuan. Sidai kain dia nampak pada queen control. Bukan, kita membantu. Kan? Membantu orang kata apa? Membantu isi kita.
Nampak kena sedia kain kan, ada gelak-gelak dia orang lalu dekat taman kan, dia sedia kain, mulalah. Sebab dia tak pernah buat macam tu, dia tak pernah hargai isteri dia. So esok sedia kain ya. Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan isteri Nabi ni, Aisyah ni, biasa sebut Aisyah kan. Aisyah ni dia ni tak berapa pandai sangat masak lah. Aisyah dalam sirah menyebut itu. Aisyah ni tak berapa lah, boleh tapi tak berapa ni. Yang di kalangan isteri Nabi yang pandai masak siapa? Ummu Salamah. Bukan dia ni caterer dulu, bukan. Sebab memang ada catering dulu, memanglah pandai. Tak, dia memang pandai masak. Dia kalangan biasa macam tu kan. Aisyah ni tak berapa. Satu hari tuan-tuan, Aisyah ni buat kuih, kemudian nak bagi makan suami isteri ni. Nabi dengan Aisyah makan. Maka datang isteri Nabi namanya Saudah. Di kalangan isteri Nabi ni, Saudah ni paling tua. Saudah tuan-tuan, sampaikan dia punya sayang kasih kat Nabi ni, sampaikan dia punya baik. Ni perempuan yang zuhud ni. Saudah ni perempuan yang zuhud, rajin ibadat. Sampaikan kadang-kadang giliran dia tu, wahai Rasulullah, kau pergilah rumah isteri lain. Tak apa, aku ni dah tua. Kadang sampai penggiliran dia kan, bagi canlah pada isteri kamu yang muda lebih memerlukan kau. Aku dah tua. Kau poning kamu punya cakap lagi kan. Dan tak apa, boleh urus sendiri, tak ada masalah. Suami tak ada pun, dia orang tua. Kadang yang muda tu berhajat engkau ya Rasulullah. Punyalah baik tuan kan. Punyalah baik. Satu hari Aisyah buat kuih, maka datanglah Saudah. Assalamualaikum. Nabi makan dua orang ni. Maka datang Saudah, maka Aisyah pun pelawalah Saudah ni makan kuih ni. Wahai Saudah, makanlah kuih ni. Tak apalah, dah kenyang istilah kita. Tak apa. Makanlah, daripada tadi dan buat macam itulah. Daripada tadi aku buat semua, makanlah. Tak apa. Makanlah, silakan. Tak apa, saya dah penuh ni, full ni perut tuan-tuan. Makanlah, kata Aisyah. Makan. Tak apa, makan. Kan ambil tepung baling kat korang. Aisyah cakap macam tu. Dia macam ada tak tahulah, ada tepung-tepung sikit kan. Kau ambil tepung. Saudah kata, baling. Cuba baling. Maka Aisyah ambil tepung, baling ke Saudah. Bertepunglah muka orang tua tu. Dah tua kan, kono tepung pula. Maka Saudah pandang Nabi buat macam ni. Balik. Nabi bagi signal green light tuan-tuan. Nabi kata, tengok Saudah pun ambil baling dekat muka Aisyah radhiyallahu anha. Bertapung-tapunglah muka masing-masing kan. Nabi tengok isi, ya Allah, memang kelakarlah macam tu. Baling tepung, kau baik dan kau baik ni pula. Tiba mendengar satu orang datang, Assalamualaikum. Nabi cakap, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lari dua orang ni pergi nyuruk. Tahu siapa ni tuan-tuan? Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Umar Al-Khattab pun masuk dalam rumah. Tengok berselerak ataupun apa hal ini kan. Umar tak tanya Nabi. Maka Nabi kata, minta maaf lah, ni tadi yang dua orang tu memang topung. Cerita lah ni buat sini. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab pun teriak, sebut, kenapa kau lari? Wahai isteri Nabi, kenapa kau lari? Aku datang, kau menyuruh pula. Dia kata, kita orang takut. Kata dia orang kan, kita orang takut dengan kau Umar. Sepatutnya kau lebih takut lagi dengan Rasulullah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka dijawab oleh isterinya, sungguh engkau Umar ghalizan syadid. Sungguh engkau ni apa? Kau ni koreh dan kasar. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ialah orang yang lembut dan apa? Orang lembut dan baik hati. Itu beza dia. Isi tu kau Umar kenapa kau ni koreh. Nabi ni lembut orang dia. Nabi ni bertoleransi dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun senyap lah. Kena sound macam tu tuan-tuan. Itu semua sekelumit kisah dalam rumah tangga Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita, Nabi pernah duduk dengan Aisyah, pandang muka. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita duduk, kita memandang wajah isteri kita dengan perasaan kasih sayang, maka tuan-tuan, kita dapat pahala seakan-akan macam mendirikan solat sunat 2 rakaat. Di antara kelebihan lah. Balik rumah kan tanya.
Kenapa bang? 2 rakaat. Tapi langsung orang tu malas nak sembahyang sunat dah. Sembahyang lah. Nak gambaran dengan kasih sayang. Tengok si lalu pandang dengan, kenapa ni bang? Sesungguhnya aku terpersona ada seorang bidadari yang menjejakkan kakinya di bumi, gitu kan. Nak ngobrol isteri dengan Allah, cia bini dia kan. Subhanallah. Memandang, kalau salam dengan kasih pun bergugur dosa. Mandang dengan perasaan kasih sayang pandang isteri. Ya. Saya tadi tengah buat ni, tengah duk study lah, murajaah dan kaji nak kuliah sini dalam bilik study saya lah. Saya tengah buat ni kan. Isteri masuk. Isteri masuk. Bang, nak pergi ni kata. Saya pandang saya. Nak orang, saya pegang muka dia. Memandang wajah isteri dengan perasaan kasih sayang, seakan-akan mendapat pahala solat sunat 2 rakaat kepada orang rumah saya. Memang praktis sungguh kan. Sebelum saya cakap, saya buat dulu. Balikkan suruh buat. Jangan buat lepas isyak sampai ni kan jumpa orang tangguh topi tu kan. Sesungguhnya tak payah, dia pun tahu kat belakang. Balik rumah pandang dia. Rupa kelebihannya begitu. Kelebihan tu pandang isteri dengan sayang, sayang lah, bukan pandang marah dengan bukan tak nak mandang ustaz, tapi tengok muka dia tu. Jangan macam tu. Walaupun macam mana tuan, dialah isteri kita, dialah ibu kepada anak-anak kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah lagi kelebihan. Kalau kita nak dapat kasih sayang isteri, kita kena sayang dia. Man la yarham la yurham. Masa apa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Kita nak kasih dengan orang, kita nak orang kasih kita, ataupun kita nak orang respect kita, kita kena respect orang. Kita nak orang respect kita je, kita kena respect orang, muliakan orang. Macam tu isi kan, nak dia sayang kita sayang dia. Di antara benda yang baik, bagus untuk mengeratkan, sering berbagi hadiah, bagi hadiah. Kita outstation, balik bagi hadiah. Siapa yang gaji outstation lah. Ni tak ada apa tuan, kita bawa balik apa? Bawa balik penat kita je. Ni abang pergi Penang, abang beli jeruk Pak Ali, contoh kan. 70 tahun makan jeruk sikit paut untuk tu. Ni abang lah ni, jeruk Pak Ali yang panas, paut dah berangin. Tu nak cakap Pak Ali, cakap Pak lagi kan. Bagi sesuatu kan. Itu sebenarnya disebut membagi hadiah, dia akan kasih sayang tu akan lebih tertaut. Sama juga isteri ke suami, tak kisahlah. Sesuatu. Kadang kita keluar tuan-tuan, keluar mana makan tu sanai. Ji, potong lah Ji, kita buat-buat dah lama tak jumpa lah. Mana? Ni lah kat kedai mamak topi apa tu kita pergi. Kita yang makan sanai. Orang rumah tak ingat. Saya nak berjumpa makan Haji. Nak konyang, tak konyang lagi ke Cik? Bukan, untuk orang rumah. Tengok. Kita tak fikir pun untuk orang rumah kita kan. Tahu orang tu makan minum teh dengan biskut dah, kita uji canai, tolor sardin lah. Kita boleh siapa ni Cik? Tak, untuk orang rumah kata. Orang cakap, Haji ni siap dah makan kodeh bungkus lagi. Hui, tak konyang-konyang ke? Bukan, untuk orang rumah. Tengok. Dia ingat orang rumah Itu kat Kamsul debat tu tuan-tuan. Dia kata, tengok anak orang, tinggal anak kita, kata dah. Nampak bini orang, lupa bini kita, kata. Itu tuan-tuan debat cakap tuan, bukan saya cakap. Saya cuma quote dia, kata dia, jangan macam tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, cukuplah. Lepas ni ada ni kan, datuk kita ni ada mesyuarat apa semua, dengan fungsi cukuplah tu kan. Mungkin mudah-mudahan ni dia tuan-tuan, dan rumah tangga tu dah sanggaran rumah tangga tadi berakhlak baik yang sempurna. Mukmin yang sempurna iman yang paling baik akhlak dia. Yang paling baik ialah orang yang paling baik akhlak ni, paling baik akhlak dengan isteri dia. Itu dia punya yang Nabi SAW sebut dalam hadis dari Tirmizi ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya. Semua maaf sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.